Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 21 MP 010 Norvidya Yusnita Anjaswardah binti Haji Awang Zaini ingin meresensi sebuah buku The 48 Laws of Power by Robert Greene. Dan tajuk yang saya pilih adalah Laws 44 Disarm and Infuriate with the Mirror Effect. Sinopsis bagi Laws 44 Disarm and Infuriate with the Mirror Effect ini di dalamnya menceritakan mengenai sebuah cermin yang berkuasa, yang mana cermin ini kalau kita lihat ia telah memperlihatkan realiti. Namun menurut Law 44 ni katanya, namun cermin ini boleh juga dapat menjadi alat untuk melakukan penipuan. Kerana apa? Bila sahaja mirror effect ini digunakan untuk menghadapi musuh, lalu kita ni melakukan perkara yang sama apa yang musuh tadi buat, sehingga kan mereka benar-benar tidak tahu apa strategi kita ni untuk menghadapi mereka, sehingga kan mereka merasa dihina, diejek ataupun bertindak berlebihan. Jadi di sini ia bagi contoh, kalau sekiranya kita ni mengangkat cermin kepada musuh kita ni menunjukkan nilai yang telah mereka lakukan, maka kita ni pun ikut apa yang dilakukan oleh mereka. Begitu juga dari segi perbuatan. Dalam Laws 44 ni, ia menyatakan tipologi awalnya berkenaan dengan cermin. Cermin ini mampu memberikan gangguan kepada manusia. Dan bila kita ni melihat cermin, kita ni akan mahu melihat sesuatu yang kita ni inginkan sahaja. Dan bahkan kita ni indah melihat secara dekat kepada cermin tersebut. Dan terkadang kalau kita ni melihat bayangan kita dalam cermin sedalam-dalamnya, sehingga kan kita dapat merasakan apa yang orang lihat terhadap kita dan apa yang orang rasakan kepada kita. Jadi dalam konteks mirror effect ni, secara simboliknya melakukan semula apa yang orang lakukan, iaitu kita ni melakukan sebagai contoh kita melakukan perkara yang sama ataupun meniru musuh kita ni supaya mereka terasa terancam dan menjadi gangguan untuk mereka dan menimbulkan kemarahan mereka, sehingga kan kita ni dapat memanipulasi mereka. Dalam Laws 44 ni ada 4 kesan utama. Yang pertama, kesan neutral. Kita ni ikuti pergerakan musuh kita ni. Mereka tidak boleh membaca kita ni dan mereka keliru. Kemudian yang kedua, kesan narcissus, memahami perkara yang mendorong mereka, iaitu keinginan mereka, impian mereka dan menarik keegoan mereka. Yang kedua, kesan moral. Apa yang kita ni melihat apa yang sedang dilakukan oleh orang lain dan kita ni memberi pengajaran kepada mereka. Yang keempat, kesan halusinatory, iaitu mencipta objek salinan sempurna atau tempat atau orang. Ini adalah contoh kisah yang telah menggunakan mirror effects, iaitu kisah Alcibiades, seorang general of Athens. Beliau ini adalah seorang yang sangat bercita-cita tinggi, sehingga kan beliau ini mencipta senjata sendiri untuk menjadi kuasa utama untuknya. Kenapa? Untuk mengetahui suasana ataupun mood dan kesukaan seseorang, serta berhati-hati dalam menjaga perkataannya. Matlamatnya mengenai senjata tu, beliau mahu mempesona mangsanya untuk menyatakan nilai mereka lebih tinggi daripada yang lain. Artinya apabila kata-kata si Alcibiades ni didengar, maka mereka akan merasa diri mereka lebih tinggi daripada yang lain. Dan Alcibiades ni mahu dirinya dijadikan sebagai role model ataupun membantu orang-orang yang bersamanya tu membantu untuk mencapai impian. Kenapa? Ia inilah seorang yang menyalahgunakan mirror effect serta menggunakannya secara keterlaluan. Mengenai filosofer Socrates, Alcibiades meniru perwatakannya, itu tenang bercakap mengenai falsafah dan sebagainya. Oleh kerana itu, Socrates ini menjadi percaya, menjadikan Socrates berkata hanya ia yang berkuasa. Dan pada akhirnya dia menjadi penyokong setia kepada Alcibiades, sehingga pada suatu hari ia berkorban nyawa untuk menyelamatkan Alcibiades. Begitu juga Athenians. Alcibiades ini mengikut cara hidup Athenians, sehingga kan beliau jadikan pemidato terhebat kerana kata-katanya yang luar biasa. Dan Athens percaya dengannya, sehingga kan mereka bercita-cita untuk menjajahi Sisili. Dan beliau sendiri, Alcibiades, dijadikan sebagai ketua untuk menjajahi Sisilia tu. Jadi dalam perjalanannya untuk menjajahi Sisili, beliau telah dituduh, iaitu tuduhan rekaan terhadap mencemarkan patung-patung Athens. Apabila Alcibiades ini sedar bahawa bila ia balik nanti ia akan dibunuh, lalu ia pun pergi meninggalkan Athens. Antara kelebihan yang boleh diperolehi dalam Laws 44 ini, ia mudah dibaca dan dipahami, dan setiap kisah yang dijadikan contoh itu benar-benar memberikan gambaran bagaimana menggunakan mirror effect, dan pembaca dapat mengetahui kisah sejarah lama yang tidak pernah diketahui. Namun kekurangannya, ia masih ada perkataan yang sukar dipahami. Perkataannya sangat kecil dan padat hingga kan pembaca mudah bosan. Kemudian kisah yang disampaikan itu terlalu lama. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.